Anda merupakan pelajar Fakulti Pengajian Islam, tetapi anda tidak tahu bagaimana cara untuk mentahrijh hadis, ataupun anda mendapat sesuatu hadis dan anda tidak tahu bagaimana untuk mencari asal-usul hadis tersebut dari segi sanad, dari segi perawi dan sebagainya. Assalamualaikum, saya Zulhakim bin Jais dan saya akan berkongsikan kepada anda semua tentang bagaimana cara untuk tahrijh hadis daripada langkah pertama sehinggalah langkah terakhir. Mari kita mulakan. Pertama sekali, kita perlu lihat hadis yang kita pilih tersebut. Sebagai contoh, saya memilih hadis innallaha ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu 'indahu bi ajlin musamma. Baik, saya tidak tahu dari mana hadis ini, saya tidak tahu asal usul hadis ini, saya hanya ambil potongannya saja. Jadi sekarang saya ingin mentahrijh hadis ini. Baik, langkah seterusnya kita perlu mencari hadis tersebut di kitab Mu'jam Al-Mufahras di Alfaz Al-Hadis An-Nabawi. Macam mana cara untuk guna kitab Mu'jam Mufahras ni? Baik, pertama sekali kita boleh gunakan langkah pertama pada hadis tersebut, iaitu dengan kaedah memilih perkataan gharib di hadis tersebut. Sebagai contoh, saya mengambil kalimah gharib iaitu akhadha. Yakni akhadha ini kita boleh lihat ia adalah kalimah yang agak gharib dan special pada hadis ini. Jadi kita boleh menggunakan kalimah ini sebagai kalimah yang boleh digunakan di dalam kitab Mu'jam Mufahras. Setelah memilih kalimah gharib, kita boleh mencarinya di dalam kitab Mu'jam Mufahras satu persatu. Kalimah akhadha ialah bermula dengan huruf alif. Jadi kita lihat pada halaman huruf alif sahaja, iaitu akhadha. Kemudian setelah jumpa kalimah gharib tersebut, kita perlu rujuk di mana hadis tersebut menggunakan simbol-simbol atau petunjuk yang telah dinyatakan pada Mu'jam Mufahras tersebut. Seperti yang tertera, hadis ini terdapat di pelbagai kitab, iaitu antaranya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi saya memilih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim sebagai imam yang mentahrijhkan hadis ini. Setelah itu, kita perlu mencari hadis yang diriwayatkan oleh dua imam tersebut, yakni Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di dalam kitab Kutubus Sittah. Bagaimana untuk cari di dalam Kutub Sittah? Baik, kita lihat bab apa yang ditunjukkan di dalam Mu'jam Mufahras tersebut. Sebagai contoh, di dalam hadis yang saya ambil ini, babnya adalah pada bab janaiz dan rakamnya 32, dan bagi Imam Muslim pula, rakam hadisnya 11. Setelah anda jumpa di dalam Kutubus Sittah, apa perlu kita buat? Baik, kita perlu perhatikan sanad-sanad yang terkandung pada hadis tersebut. Jadi kita boleh lihat, inilah hadis yang kita cari tersebut. Setelah lengkap maklumat-maklumat yang kita perlukan dari segi sanad, dari segi bab, dari segi nombor hadis yang kita peroleh daripada kitab Mu'jam Mufahras, maka bolehlah kita melakukan lafaz tahrijh dan juga pokok sanad. Cara untuk membina lafaz tahrijh mudah saja, iaitu dimulai dengan nama imam yang meriwayatkan hadis tersebut, kemudian nyatakan nama kitab yang kita gunakan di dalam hadis tersebut seperti Kutub Sittah, kemudian menggunakan nama bab yang telah didapati daripada kitab Mu'jam Mufahras, dan diakhiri dengan rakam hadis, iaitu nombor hadis yang terdapat pada hadis tersebut. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lafaz tahrijhnya adalah akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi fi kitabul janaiz fi babun qaulun nabi yu'adzibu al-mayyit bi ba'di buka'u ahlihi alaihi idza kana an-nawhu min sunnatihi wa raqmul hadith 1284. Lafaz tahrijh bagi Imam Muslim pula, akhrajahu al-Muslim fi sahihihi fi kitabul janaiz fi babun al-buka'u 'ala al-mayyit raqmul hadith 923. Inilah lafaz tahrijh yang sempurna jika anda telah mendapat keseluruhan maklumat bagi hadis yang anda cari. Tetapi tunggu dulu, ada lagi yang kita boleh buat daripada tahrijh hadis ini, iaitu yang terakhir sekali, kita boleh membina pokok sanad. Pokok sanad ini adalah kita boleh lihat rangkaian ataupun salasilah bagaimana hadis tersebut diriwayatkan bermula daripada Rasulullah SAW sendiri sehinggalah ke imam yang meriwayatkan hadis tersebut. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.